Assalamualaikum. Kita dengan video pelajaran kita yang kedua. Pelajaran yang kedua iaitu dengan membunyikan suku kata. Okey, suku kata kita yang pertama, suku kata yang melibatkan bunyi konsonan p. P, ya, p. Okey, p besar, p besar, p kecil. P besar, P kecil. Okey, sekarang kita akan bunyikan suku kata yang mengandungi konsonan P. Okey, tengok yang pertama. Okey, gabungan P dan A. Okey. P, A, Pa. Okey, ulang balik. P, A, Pa. Okey, masa kita membunyikan konsonan, kita tidak perlu kadang-kadang ada sesetengah pengajar, okey, dia menggunakan dia contohnya Pa bunyinya Pa. Okey, dalam teknik konsonan kita tidak perlu menambahkan ataupun memasukkan bunyi-bunyi selain daripada bunyi konsonan yang kita perkenalkan, konsonan dan vokal yang kita bunyikan. Tak perlu kita ganggu dengan contoh tadi macam saya bacakan tadi, P, A bunyinya Pa. Bunyinya yang saya sebut di sini tidak perlu sebenarnya, tidak perlu. Okey, teruskan saja. P, A, Pa. Okey, saya ulang. P, A, Pa. Macam tu. Okey, kita tengok seterusnya. Bunyi gabungan bunyi vokal, konsonan dan vokal yang seterusnya. P, P. P, P. P, A, Pa. P, A, Pa. P, I, Pi. P, I, Pi. P, O, Po. P, O, Po. P, U, Pu. P, U, Pu. Saya ulang balik. P, P. P, A, Pa. P, I, Pi. P, O, Po. P, U, Pu. P, Pa. Pi. Po. Pu. Okey. Latihan membunyikan supaya menguasai bunyi tersebut perlu diulang-ulang. Contohnya ada murid yang kurang yang mengingat, lambat mengingat. Okey, perlu ulang lebih banyak. Okey, kita boleh gunakan banyak caralah. Contohnya mewarna bunyi tersebut, mewarna huruf ataupun lakaran P, E. Dia bunyi, dia lukis, kemudian kita warnakan P, E, P. Sambil lukis, sambil sebut P, E, P, P, E, P. Lama-lama dia akan menguasai bunyi tersebut. Itu adalah salah satu cara. Boleh juga kita nyanyi, boleh juga kita menggunakan kad. Buat satu bunyi, satu sepasang, maksudnya konsonan dan vokal kita tulis sekali di atas kad, kemudian tampal di mana-mana di rumah kita ataupun di mana-mana saja yang kita rasakan sesuai. Tampal, kemudian sambil-sambil kita tengok TV ataupun makan, kita tanyakan anak kita, P, E bunyi apa? Dengan itu kita dapat melatih anak kita ni biasakan dirinya dengan bunyi-bunyi suku kata tersebut. Lama kelamaan insya-Allah mereka akan mengingat bunyi-bunyi tersebut. Tampallah di mana-mana tempat yang dirasakan sesuai. Sebelum tidur tanyakan dan terpulanglah pada ibu bapa untuk melakukan aktiviti yang sesuai dengan anak mereka. Okey. P, E, P, P, A, Pa, P, I, Pi, P, O, Pu, P, U, Pu.
Bila murid telah mengingat bunyi-bunyi ini, kita cuba membaca ayat, suku kata, bukan, maafkan saya. Kita perkenalkan untuk mengeja perkataan. Perkataan terlebih dahulu. Bila dia ingat huruf, ingat bunyi huruf, kemudian kita perkenalkan bunyi suku kata, kemudian kita bila dah suku kata ingat, kita teruskan dengan perkataan yang mudah, yang melibatkan bunyi-bunyi yang telah mereka pelajari. Contoh yang pertama, pa. Ini bagi murid yang lemah lah. Bagi murid yang lemah, kita eja lagi sekali. Pa. Okey, kalau murid yang dah pandai, yang memang dia ingat betul, dia sebut terus saja pa. Tak perlu mengeja lagi. Itu maksud saya. Okey, tapi kalau lemah, kita ulanglah mengikut teknik ejaan yang kita ajarkan di atas tadi. Pa. Itu bagi yang lemah. Kalau yang dah mahir, apa. Okey. Dan bawah, pu. Po. Okey. So, bila dah mahir membaca perkataan-perkataan, kita baca pula ayat. Okey, jadi dia dalam bagi setiap konsonan yang kita perkenalkan, dia akan mulakan dengan memperkenalkan bunyi huruf, kemudian perkenalkan bunyi bagi suku kata, kita mengeja perkataan dan kita membaca ayat. Dia ada 4 step, 4 langkah. Okey, seterusnya membaca ayat-ayat. Okey. Pi, pa. Pi, po. Pi, pu. Itu ayat yang mudah. Okey. Kalau belum mengingat dengan baik, kita boleh mengeja. Pi, pi. Pa, Pi, pa. Okey, pi, pi. Po. Pi, apu. Pi, apu. Pandai cikgu mengeja kan? Bila anak-anak kita berjaya membaca dengan baik, jangan lupa kita berikan pujian. Berikan pujian supaya mereka lebih bersemangat untuk belajar yang seterusnya. Jangan lupa ya, berikan penghargaan dalam bentuk pujian, dalam bentuk mungkin hadiah, mungkin hadiah yang tidak mahal tetapi cukup menggembirakan mereka. Contohnya, lepas pandai baca yang ni, ayah akan bagi tengok TV ke. Itu pun dah cukup menggembirakan bagi seorang murid ya. Saya harap kita dapat ambil manfaat daripada video yang saya kongsikan ini, iaitu membunyikan suku kata yang melibatkan bunyi konsonan P. Ini adalah pelajaran yang kedua kita dan merupakan konsonan yang pertama yang kita perkenalkan. Okey, setakat itu sahaja, perkongsian saja untuk bunyi P pada hari ini. Okey, selamat mencuba dan mempraktikkannya di rumah masing-masing. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.